Hari ini kita telah melancarkan persidangan perwakilan tritahunan APCO panggal yang ke-17. Berarti selepas hari ini semua cawangan APCO di seluruh negara, kita ada 26 bahagian kesemuanya, akan memulahkan mesyuarat agung cawangan. Seterusnya akan memilih pemimpin mereka. Di peringkat bahagian juga akan diadakan mesyuarat agung pertahunan, pemilihan bahagian yang perlu diselesaikan seliwat-liwatnya pada Julai tahun ini, kerana pada 8 dan 9 Ogos nanti merupakan persidangan tritahunan APCO. Kongres APCO yang juga akan melibatkan pemilihan APCO. Ini merupakan penangguhan yang telah kita dapatkan daripada ROS kerana kita baru selesai pilihan raya dan sekarang ini harus dilaksanakan pada tahun ini juga. Dalam mesyuarat tertinggi, kemarin kita telah mengesahkan hampir 160,000. Kita juga menerima permohonan 4 bahagian baru, 4,000 lebih ahli baru disandarkan Batu Sapi, di Kelabakan dan Sempurna. Tetapi dalam ucapan saya tadi, saya telah meminta supaya cawangan baru dan bahagian baru ini harus ada tempo yang boleh dipanggil induksi terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 2 tahun. Kerana kita mau selepas ini siapapun yang menyertai APCO ataupun yang terutama yang berasal menumbuhkan cawangan itu mesti menghayati perjuangan APCO, mengambil kira sejarah-sejarah kita, keputusan-keputusan kita selama ini. Karena kita tidak mahu penyertaan di dalam parti ini untuk tujuan yang bertentangan dengan tujuan penubuhan. Sepatutnya ada satu mesyuarat kedua peringkat jawatan kuasa pegawai tertinggi kerajaan ini yang diadakan pada kalau tidak silap saya 19 Disember. Dan di peringkat kerajaan Sabah, kita telah meminta mesej disampaikan melalui mesyuarat jawatan kuasa itu supaya Kerajaan Persekutuan menggugurkan rayuan yang telah difailkan di Mahkamah Rayuan yang kaitan dengan ground of judgment, ya, putusan Mahkamah Tinggi tersebut. Tetapi saat akhir Kerajaan Persekutuan telah memaklumkan mesyuarat itu ditangguhkan. I cannot answer on their behalf. You need to ask somebody from the federal government on this lah. Apapun di peringkat parti APCO, saya telah menyatakan pendirian kita. Kita mahu Kerajaan Persekutuan gugurkan rayuan itu, apa sekalipun alasannya, sebagai satu apa yang kita panggil, kalau betul-betul ikhlas menyelesaikan dan ada niat untuk melaksanakan putusan mahkamah ataupun meneruskan pembayaran 40% yang tertangguh sejak 1970-an ini, mesti gugurkan terlebih dahulu. Ini pendirian APCO yang kita sampaikan terbuka pada hari ini. Saya akan sampaikan di Dewan Rakyat nanti, dan melalui mekanisme Kerajaan Persekutuan, Ketua Menteri juga menyampaikan tuntutan supaya ini dapat diselesaikan. Saya juga ingin menjelaskan isu pelantikan JLC. Saya meminta media ini take it from the source of statement, yaitu saya. Jangan ambil headlines daripada portal lain, kerana bila itu berlaku, itu akan memberikan kekeliruan. Apa statement asal saya masih dalam laman rasmi saya, yaitu saya meminta supaya perlantikan JLC ini diseimbangkan di antara lantikan politik dan lantikan korporat. Chairman ini selalunya daripada ahli-ahli yang berhormat. Dan ada perlantikan itu yang memang atas kapasiti menteri, siapapun menteri di situ, dialah juga pengurusi di situ. Sama seperti Perdana Menteri, dia mempengurusikan Khazanah Nasional. Sama seperti Ketua Menteri mempengurusikan Yayasan Sabah. Dan di peringkat saya telah mengangkat beberapa tokoh-tokoh korporat untuk dilantik ke dalam JLC ini, mewakili industri, mewakili persatuan, mewakili komuniti perniagaan. Tetapi harus ada prosesnya.
I know what I am doing. Tetapi saya meminta rakan-rakan media take it from the original source, from the source itself, yaitu saya. Don't take it from headline saja yang dibuat oleh rakan lain yang tidak menggambarkan kenyataan sebenar saya.